Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Dalam seminggu dua ini, kita lihat perbincangan masyarakat pakar ekonomi berkaitan dengan pelaksanaan sistem pekalan data utama dan apakah manifestasi daripada pendaftaran yang akan berakhir pada 31 Mac ini akan memberi impak kepada program-program perlindungan sosial dan juga untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Kerana pihak menteri dan juga kabinet mengatakan bahawa padu ini penting untuk memberikan satu pengkalan data yang lebih lengkap bagi memberikan kesejahteraan berkaitan dengan sosio-ekonomi. Bukan hanya berkaitan dengan subsidi, bukan hanya berkaitan dengan perlindungan sosial seperti bantuan Jabatan Kebajikan ataupun ketika mereka menerima musibah dan seumpamanya, tetapi lebih bersasar iaitu kelompok-kelompok yang mungkin satu ketika ada payslip ataupun pendapatan tetap sebagai seorang pekerja di sektor awam ataupun majikan, tetapi selepas itu kerana sakit ataupun dibuang kerja dan sebagainya, mereka tidak tergolong lagi mereka yang mendapat pendapatan tetap ataupun ada payrollnya. Begitu juga bagi kelompok yang sekian lama menerima pelbagai manfaat kerajaan, sama ada sistem perlindungan sosial, pemberian tunai, penerima sebagai asnaf zakat ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lagi pelbagai agensi-agensi lain seperti MARA dan sebagainya. Jadi adakah selepas ini nama mereka akan tercicir? Itu yang menjadi perdebatan ataupun di kalangan majoriti rakyat berkaitan dengan subsidi petrol dan diesel. Mereka juga risau kerana majoriti rakyat dari kelompok B40, M40 dan juga T20 tergolong penerima subsidi kerana kerajaan memberi subsidi pukal kepada petrol dan juga diesel ini. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah mekanismenya dan adakah dengan pelaksanaan padu ini kita akan merungkai banyak masalah berkaitan dengan mekanisme yang terbaik oleh pihak kerajaan untuk memberikan pertolongan ataupun bantuan terus kepada mereka yang memerlukan ataupun mereka yang memerlukan pada ketika itu. Jadi Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, pengarah Minda UKM bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya alhamdulillah. Jadi Prof, dalam puasa-puasa ini isu ekonomi nampaknya masih menjadi perdebatan di media sosial dan juga media utama, tetapi keseluruhannya mungkin Prof mendengar denyut nadi pemegang taruh rakyat keseluruhannya, adakah ini kebimbangan, kerisauan rakyat keseluruhannya, bukan hanya penerima subsidi oleh pihak kerajaan sebelum ini, tetapi benda-benda yang baru ni biasanya akan menjadikan suatu yang nervous di kalangan rakyat. Ya. Pertama sekali selamat berpuasa Tuan Haji. Ya. Saya ingat yang paling terdekat dengan saya dalam konteks yang kita nak bincang ni, bila mana rakyat semua turun ke pasar Ramadan, saya ingat semua orang dapat merasakan betapa harga makanan terutamanya telah meningkat dengan begitu ketara. Saya rasa bagus mungkin setiap tahun bazar Ramadan ni menjadi macam satu indikator juga kepada kita. Ya. Jadi memang saya rasa rakyat secara keseluruhannya ada yang merasa resah, ada juga yang mungkin masih lagi menanti-nanti menunggu, terutama dalam konteks pengisian maklumat dalam padu ni. Ya. Dan jadi saya merasakan perlu untuk kerajaan membuat pertimbangan penilaian yang sewajarnya supaya matlamat yang begitu baik untuk membantu rakyat dapat benar-benar menghasilkan sesuatu yang membantu rakyat dan juga dalam keadaan yang tenang lah. Kita tak mahu, bagi saya kita tak mahu dengar ramai yang mungkin kata tidak dapat kerana hanya tidak mengisi. Saya ingat isu mengisi maklumat dalam padu dan isu untuk memberi bantuan rakyat ini perlu kita hati-hati dalam konteks bagaimana nak mengguna dan mengasingkan kedua-duanya. Ya. Isu berkaitan dengan subsidi bersasar dan juga apakah pendekatan yang terbaik sudah kita dengar sejak sedekat yang lalu, 15 tahun yang lalu. Prof pun banyak kali saya membual, kita sudah pun membincangkan perkara ini. Tetapi setiap kali kerajaan ingin memperkenalkan semula ataupun membuka semula naratif kepada publik ataupun galeri awam,
ia sentiasa ada rasa resah, penolakan, rasa berhati-hati yang melampau dan sebagainya. Jadi untuk berlaku adil juga kepada pihak kerajaan dalam hal ini, bagaimana pendekatan yang terbaik supaya apabila ia dilaksanakan seperti mana Prof katakan tadi, ia berlaku dengan tenang, dengan aman dan mungkin ada glitch satu dua itu biasa tetapi tidak menjadi yang drastik ataupun tidak menjadi yang parah. Pandangan Prof. Saya merasakan begini. Pertama, saya secara peribadi pun sebagai ahli ekonomi, benar cakap tu Haji, dan sejak tahun seingat saya lah, seawal mungkin 2010 pun kita dah pernah berbincang tentang isu perlu merasionalisasikan subsidi ni sebab jumlahnya telah meningkat. Betul. Ya, telah meningkat dengan ketara pula itu ya. Dan kalau saya rasa yang paling penting pertamanya ialah untuk memastikan rakyat faham dan jelas di mana kita sekarang dan apa akan berlaku sekiranya perkara ini tidak ditangani. Dia macam orang yang kena serangan jantung ke, ada penyakit ke dan sebagainya. Doktor nak buat operation. You have to explain. Dan kena terang, kalau tak buat pembedahan hari ini, tidak ditangani hari ini, tidak diambil tindakan, ubah cara makan dan sebagainya, berarti masalah ni mungkin akan berlarutan dan kesannya akan lebih buruk. Ya. Jadi sama saja sebenarnya dalam konteks ini. Kalau saya boleh ambil peluang ini, rakyat harus faham bahawa sekarang ini daripada jumlah pendapatan kerajaan, 30% dibayar untuk penggajian kaki tangan awam. Monumen. Dan hampir 30% juga, lebih kurang dalam 23-27% begitu, adalah untuk pemberian subsidi dan bantuan sosial. Ya. Jadi kita telah berbelanja jumlah yang hampir sama. Ya. Tahun 2022, sekitar 67 bilion ringgit dibelanjakan untuk subsidi dan bantuan sosial dan 87 bilion untuk penggajian. Jadi berarti jumlah ini bagi saya dah terlalu besar dan sangat jelas ianya tidak sustainable, tidak boleh bertahan dan yang lebih merisaukan ialah dia akan compromise, menyebabkan kita terpaksa melepaskan benda-benda lain yang mungkin sama penting atau lebih penting daripada sekadar nak menjadikan barangan itu murah. Menarik. Prof, kita tahu perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi ini yang diberikan oleh kerajaan yang kenaikannya agak mendadak dalam masa 10 tahun kebelakangan ini, kita lihat hampir di semua sektor, Prof. Bukan berkaitan dengan subsidi minyak dan petrol, kita ada subsidi minyak masak, kita ada subsidi berkaitan dengan bahan-bahan makanan asas. Kita tahu juga bantuan sosial itu macam-macam lagi. Ada SARA-nya, sebelum ni ada BRIM-nya, kita ada bantuan sosial bagi asnaf dan sebagainya. Jadi, di mana kita nak mula ni? Dengan jumlah yang berbilion ringgit tu, yang begitu besar itu, jadi kerajaan ni perlu berhati-hati juga. Sektor mana yang perlu dimulakan dahulu? Jadi, pandangan Prof. Pertamanya, subsidi bantuan sosial kadang-kadang datang dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Ya. Betul. Dia cross almost all sectors. Kalau dalam saya di universiti pun, kita tahu bahawa pelajar-pelajar hanya bayar lebih kurang 10% saja. Betul. Jadi berarti siapa yang nak menanggung lagi 90% tu? Ya. Jadi berarti across the board lah. Tak apa, dalam di awal-awal tahun pembangunan kemerdekaan dan pembangunan awal negara, kaedah begitu tidak mengapa. Tetapi bila struktur ekonomi dan juga struktur pendapatan rakyat telah berubah, kita mesti terus juga berubah. Dekat sini yang penting, pengajaran yang paling penting bagi kita ialah orang kata apa, don't wait for things become too late and too much. Ini kita berada dalam keadaan itu sebenarnya. Kita sebenarnya seharusnya telah membuat rasionalisasi ini secara berperingkat daripada awal lagi. Tapi tak apa, setidaknya kita sedar dan bagi saya perlu ada satu kerangka yang komprehensif. Yang kita perlu menentukan dahulu di bahagian mana ataupun subsidi mana yang perlu kita tangani terlebih dahulu dan impaknya mungkin juga besar. Sebab kalau kita tangani yang kecil-kecil ni, kita mungkin tak nampak. Tak nampak impaknya dan mungkin kita orang kata apa, banyak orang terasa tetapi impaknya tidak nampak. Betul. Dalam konteks subsidi ini sebenarnya jumlah yang paling besar adalah subsidi bahan api. Ya, subsidi bahan api ini dia
pada tahun kalau selalunya nombor ni dia agak berubah-ubah sedikit, tapi Ya. julatnya kita boleh agak. Satu masa dulu, masa YB Tengku Zafrul, dia mengatakan bahawa subsidi akan mencecah 80 bilion. Dalam pengiraan saya pada ketika itu, lebih kurang 64% daripada jumlah ini adalah untuk subsidi bahan api dan 51% daripada bahan api ini adalah untuk RON 95. Jadi berarti kalau kita kira jumlah yang besar adalah dalam subsidi bahan api. Tetapi kita harus waspada juga kerana perkara ini telah lama berlaku dan ianya telah menular di dalam semua sektor ekonomi. Betul. Jadi berarti kalau kita buat perubahan dan caranya tidak kena, berarti dia akan menimbulkan kejutan dalam keseluruhan sektor ekonomi, pengangkutan, bahan makanan, harga dan sebagainya. Jadi berarti we have to be very strategic lah, memikirkan perkara ini dengan mendalam supaya peralihan ini ataupun rasionalisasi ini dia tidak memberi satu tekanan yang besar ke atas ekonomi negara kita. Prof, kita lihat dalam rasionalisasi subsidi, sudah pun kita lihat ada kejayaan yang boleh kita lihat, iaitu rasionalisasi subsidi bahan elektrik ataupun tenaga elektrik. Apabila kerajaan menarik semula subsidi kepada sektor korporat, kilang-kilang besar dan sebagainya, dan juga pengguna awam ataupun pengguna individu itu, kalau mereka sampai tahap penggunaan sekian-sekian megawatt dan sebagainya, mereka tidak akan dibantu oleh pihak kerajaan. Jadi nampaknya dia punya soft landing tu bagus, ada impaknya dan jaminan daripada pihak kerajaan ataupun saving daripada pihak kerajaan berkaitan dengan subsidi itu nampak jelas dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Jadi kalau itu model boleh digunakan kepada sektor-sektor lain, misalnya berkaitan dengan mekanisme yang terbaik untuk subsidi petrol dan diesel. Ini juga banyak kali perdebatan macam-macam lah, Prof. Kita dengar ada kad-nya, ada fleet card-nya, ada IC-nya, ada MySejahtera dan sebagainya. Jadi apa jalan tengahnya, Prof? Sebenarnya apa yang you sebut sebentar tadi itu satu penjelasan yang ataupun satu kes tadi yang menarik. Bila mana kita membuat semakan dalam subsidi bahan tenaga elektrik umpamanya, sebenarnya itulah yang dikatakan konteks bentuk bantuan bersasar. Sebab dia menggunakan beberapa parameter dari segi contoh dalam elektrik dalam konteks kepenggunaan, itu satu. Dan juga mungkin dalam konteks pendaftaran. Jadi untuk kita membuat sasaran ini, dia ada beberapa parameter yang boleh digunakan. Jadi berarti itu satu penting. Sebab tu dalam kita melaksanakan program-program sebegini, knowing why dan knowing who itu sangat penting. Mengapa, apa tujuannya dan siapa yang nak diberi, dan mungkin saya tambah dua lagi, iaitu bagaimana nak disampaikan, bagaimana kita nak mensasarkan ini, dan seterusnya bila nak mula dan mungkin bila berakhir. Jadi empat soalan ini perlu jelas sebelum kita get into it. Jadi bagi saya lah, dalam subsidi minyak ni memang saya ingat saya pernah dululah tahun 2008 2009 pernah ada majlis harga. Saya duduk dalam jawatan kuasa teknikal majlis harga dan kita pun ada mengemukakan cadangan. Cumanya still sebelum kita go kepada yang mikro, kaedah-kaedah yang lebih terperinci, yang paling penting ialah kita harus ingat bahawa perkara ini kalau nak dibuat, dia mesti berperingkat. Dia tidak boleh in one go. Jadi kalau in one go ni memang disaster lah. Kemungkinan malah pengalaman kita dengan GST dulu pun mungkin ada masalah juga. Maksudnya kadang-kadang kerajaan yang juga ada kecenderungan politik pun kemungkinan berani-berani takut lah nak buat kes-kes begini. Jadi berarti kena ada berperingkat. Penjelasan itu mesti jelas. Bagi saya, kita mesti jelas dengan the end goal. Di akhir apa yang kita nak. Di akhir sebenarnya Haji, untuk apa-apa pun sektor ekonomi, di akhir sekali ialah harga yang dikenakan semestinya adalah harga yang adil. Harga yang adil kepada penjual dan juga pembeli, dan juga harga yang melambangkan tekanan-tekanan ataupun keadaan suasana penawaran dan juga permintaan. Itu mesti jelas.
we cannot run away from that. Jadi sebaiknya biarlah di akhirnya begitu. Jadi persoalannya bagaimana nak bergerak daripada kawalan harga yang mana hari ini kalau kawalan harga, kalau baru-baru ni ada laporan daripada sebuah bank mengatakan kalau diapungkan harga minyak hari ini, harga minyak raw 95 akan meningkat hampir 64% katanya. Ya. Jadi kalau you go in one go, itu bagi saya memang satu kemalangan besar lah. Tetapi kalau kita buat berperingkat, kita jelas N dulu. Yang N itu mesti jelas. Jadi berperingkat. Dia ada banyak kaedah-kaedah pemeringkatan ini. Mungkin umpamanya kita boleh apungkan tetapi dalam julat yang tertentu. Ya. Jadi berarti ada naik turun di dalam julat yang kita anggap boleh diterima. Ya, dalam masa yang sama, kita juga kena memastikan dalam konteks penawaran, maksudnya bilangan-bilangan players di dalam pasaran yang menawarkan itu juga mestilah mencapai tahap yang membolehkan persaingan yang sempurna sebaik yang mungkin. Jadi kita kena, jadi MC kena, minta maaf, Suruhanjaya Persaingan kena juga memastikan bahawa semua sektor yang terlibat itu mempunyai tahap persaingan yang mencukupi supaya tidak ada abusive bila mana kerajaan menaikkan harga. Jadi berarti dua pihak ni, pihak rakyat dan juga pihak penawar dan juga membuatkan dia secara berperingkat. Dan saya rasa dengan cara begitu, dia akan keselesan ataupun kesediaan untuk menerima harga yang lebih terapung ataupun adil ini, kesediaan itu dalam pelbagai konteks akan berlaku. Kalau contohnya, kalau kita nak naikkan harga RON 95, contohnya, berarti in our mind, kalau saya tengok di negara-negara maju, dia sebenarnya okey, kalau harga itu naik, but then apa alternatif yang ada? Kalau kita ada sektor pengangkutan awam yang baik, yang bersesuaian untuk semua peringkat masyarakat dan seamless dari segi connection, jadi berarti dia ada alternatif. Jadi dia, yang masalahnya bila tidak ada pilihan. Bila tidak ada pilihan, itu kita akan membebankan kumpulan-kumpulan masyarakat tertentu. Apabila kita berbicara berkaitan dengan subsidi bersasar, Prof, ada juga pakar ekonomi termasuk menteri dalam kabinet sendiri dan juga pakar-pakar seperti Dr. Ong Kiam Meng menyatakan bahawa mekanisme pindahan tunai ke akaun penerima yang layak itu antara mekanisme yang boleh dicapai dan mudah kaedahnya. Apa pandangan Prof? Well, dengan kemajuan teknologi sekarang memang betul. Kalau kita dapat mengenal pasti, that's why tadi persoalan identification, siapa orang itu, dan kita dapat mengesahkan orang itu adalah layak untuk menerima. Dan bagi saya memang bantuan secara elektronik ini kaedah yang paling mudah. Cumanya bagi saya tetap merasakan bahawa seboleh yang mungkin, di mana yang sesuai, kita kena introduce konsep-konsep conditional cash transfer. Maksudnya pemindahan tunai yang bersyarat dengan syarat yang ringan. Kalau kita ambil contoh dalam bantuan, kalau kita nak meringankan beban perbelanjaan mereka, pendapatan mereka rendah. Jadi boleh atau tidak kita pindahan transfer itu, tetapi dalam masa yang sama kita bina kapasiti mereka, keupayaan mereka. Mereka boleh hadir, kita bagi tahu. Maksudnya dalam 3 km radius tempat dia duduk ada college community, ada giat mara, ada banyak institusi latihan. Why not mereka mendaftar di situ juga, bentuk kapasiti, dan kemudian dalam tempoh itu kita teruskan bantuan, tetapi kemudian bila dia tamat, maka dia ada keupayaan dan kita bantu dan tempoh yang tertentu dan kemudian dia akan keluar. Jadi penting juga pihak kerajaan meletakkan sasaran kejayaan, iaitu berapa ramai orang yang keluar daripada program-program bantuan tunai ini. Kita tak boleh celebrate bilangan yang menerima. Sekarang ni saya tengok dah hampir 8 juta isi rumah. Kalau kita ambil mudah satu isi rumah tiga orang, itu paling rendah lah. Maksudnya 8 kali 3 dah 24 juta orang yang bergantung kepada jumlah ini. Jadi itu sangat besar. Jadi kita kena tahu, buat target, dan kita ada banyak institusi yang boleh tampil dan juga digunakan untuk tujuan ini. Jadi itu juga cabarannya untuk
mengadaptasi ataupun mengkoordinasikan data cleansing ataupun data integration yang diusahakan dalam konteks pengkalan data utama ini supaya beneficiaries ataupun yang Prof katakan syarat kedua itu penerima identification itu perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Kerana kita sedia maklum data-data penerima JKM, penerima tekun ataupun penerima asnaf dan sebagainya hampir tidak ada yang graduate, yang tidak keluar bertahun-tahun sampai meninggal pun ada lagi. So, because pertamanya ialah kita pun tidak pernah meletakkan sasaran begitu. Jadi berarti kita membentuk sikap, membentuk behavior dan kelewaan dalam masa yang sama. Kita only giving dan tidak memantau perkembangan dan sebagainya. Jadi mereka akan bergantung selama-lamanya. Cumanya tadi dalam konteks padu ni saya ada pandangan yang agak sedikit berbeza. Saya bersetuju. Saya bersetuju bahawa kerajaan perlu ada satu pengkalan data yang serba lengkap. Cumanya persoalannya ialah bagaimana kita melaksanakannya. Ya, dan beberapa matlamat harus juga disusun mengikut kepentingan ataupun the priority lah, keutamaan. Ya. Dan sebab itu bagi saya hari ini, kita sebenarnya janganlah, kita bukan tidak ada data langsung. Kita sebenarnya telah ada banyak data. Dan malahan dalam pemberian tunai rahmah pun, kita dah ada some database. Dan kita kena juga begini ya, saya kadang-kadang merasa begini. Kadang-kadang selalu dengarlah cerita mengatakan, saya dengar YB Menteri cakap dalam parlimen, dia kata ada orang terima bantuan tapi ada kereta mewah 5 biji. Kita, minta maaf tu saya, kita jangan terlalu exaggerate situation ini. Saya tidak merasakan ada 1 juta orang yang ada kereta mewah 5 biji nak terima bantuan banyak tu daripada kerajaan. Saya tak rasa begitu. Jadi sometimes ada bukan tidak ada orang yang tercicir, tetapi janganlah itu menjadi satu pensyaratan bahawa padu inilah yang mesti lengkap dahulu baru semua terima. Tak boleh begitu. Dan bagi saya tidak molek juga untuk kerajaan meletakkan syarat-syarat yang if your name is not there you will be dropped out. Saya rasa itu akan menimbulkan banyak respon-respon yang mungkin lebih merunsingkan kita. Jadi we start from what we have. Kemudian kita clean from there. Dia just like macam we get them in first and we exit them gradually. Yang mana yang kita kenal pasti. Dan di mana boleh, kerana rakyat Malaysia ni memang betul, saya bersetuju. Di pihak kerajaan ada banyak pengkalan data dan kadang-kadang rakyat pun dah letih untuk mengisi maklumat. Jadi that's why mereka menimbulkan isu kenapa nak kena isi sekali lagi. Kalau maklumat itu telah ada. Kalau mengikut kaedah yang telah dimaklumkan oleh YBN Menteri, menggunakan pendapatan boleh guna bersih. Apa yang dia perlu? Dia perlu pendapatan yang diperolehi dan kemudian dia perlukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, dipanggil PAKW. Jadi kalau kedua-dua maklumat ini dah ada, you use that one first. Jadi kemudian while you bring in apa yang you ada dulu, dia jangan sekali-kali menggunakan padu ni seolah-olah macam nak check on the person, you know, that seolah-olah macam ada perangkap di mana-mana sebagainya. Jadi it make more people akan resist untuk mengisi maklumat ini. Ya. Dari aspek pindahan tunai ataupun transaksi melalui online ataupun e-dompet dan sebagainya, adakah ia akan dapat kita menjamin tidak ada ketirisan lagi dan juga tidak ada keciciran lagi, ataupun yang mereka yang ada rasa comfort zone ataupun penerima tetap seolah-olah kalau tak terima tu kerajaan akan zalim? Pandangan Prof. Sebab itu kita dalam mana-mana program bantuan sosial dan sebagainya perlu jawab 4 soalan tadi, iaitu yang hujung sekali ialah bila nak mula dan bila berakhir. Jadi berarti kena ada graduation criteria dan this has to be monitored, maksudnya perlu dipantau dan dilaporkan. Jadi berarti rakyat faham bahawa contohlah, saya bagi contoh. Kata sepasang suami isteri yang berpendapatan rendah, hari ini anak-anak mereka kecil. Okey, pendapatan rendah maka dia perlu bantuan. Kemudian anak dia akhirnya pergi sekolah, masuk universiti dan okey dia perlu bantuan. But then bila anak dia masuk universiti, anak 4 orang dah graduate, sepatutnya bantuan itu tidak lagi boleh diteruskan kerana mereka telah mempunyai anak yang berjaya dalam kehidupan dan sepatutnya boleh menanggung ibu bapa mereka. Jadi kaedah-kaedah sebegini itu harus
harus ditekankan. Maksudnya graduation, iaitu bagaimana syarat-syarat untuk orang itu exit. Dan syarat-syarat ini dia tak boleh ditipu lah maksudnya. Yang something yang kita boleh mengesahkan. It's not difficult bagi saya kerana kita ada sistem dalam Kementerian Pengajian Tinggi, kita ada banyak sistem di negara ini. Jadi maklumat-maklumat ini boleh dicapai oleh kerajaan. So you don't need someone to declare. Contohnya dia declare, kalau orang tu kata, oh saya ada anak kecil lagi, sedangkan anak dah besar, dah keluar universiti. Well, you should be able to identify them. Okey, akhir sekali Prof, supaya ada window ataupun pelaksanaan tempoh yang sesuai kerana dalam keadaan ekonomi yang masih tidak menentu dan juga keadaan ekonomi global juga tidak memberangsangkan, tetapi benda yang ini memang tidak popular. Nak ataupun tidak, kita mengakui di kalangan rakyat majoritinya ia tidak popular dan agak merunsingkan. Jadi di mana titik tengah bagi pihak kerajaan dan juga pihak rakyat? Saya ingat begini, bantuan ini seharusnya hanya sampai kepada orang yang layak dibantu. Ya, mungkin boleh kalau saya nak cadangkanlah dalam spontaneous reaction saya lah. You start the system by saying that kita tanya orang itu sendiri, adakah saudara atau saudari berhasrat ataupun berminat untuk mendapat bantuan kerajaan. Jadi kita dah clear dah sebahagian daripada orang yang rasa okey, saya tidak perlu bantuan sosial sekarang ni. Jadi berarti dia declare terus, dia tak payah isi lah. Jadi kita permudahkan, not everybody have to fill up now. Jadi kepada orang yang yes, saya memerlukan bantuan, kemudian bila dia nak isi, apa-apa maklumat yang telah ada pada kerajaan, masukkan dahulu. Jadi kalau dia bersetuju, setuju. Tak payah isi lagi. Kalau dia tidak bersetuju, dia kena klik mohon semakkan. Jadi orang itu akan bertanggungjawab untuk mengemukakan dokumen dan buat semakkan. Jadi where possible, niat ini sangat baik dan sangat perlu untuk negara kita. Itu no doubt about that. Cumanya proses itu perlulah dipermudahkan dan dilancarkan dan juga beri masa yang mencukupi untuk rakyat merasa selesa dengan kaedah yang baru ni. But saya solid 100% menyokong bahawa subsidi perlu dirasionalisasikan. Kalau tidak, saya rasa kita semua yang terima, yang tak terima pun akan mengalami beban ataupun masalah yang besar di masa akan datang nanti. We don't want the country, kerajaan kita terperangkap dengan masalah ini. Terima kasih. Saya rasa satu analisis yang munasabah dan adil untuk kita lihat apakah mekanisme yang terbaik bagi subsidi bersasar dari sudut masanya, dari sudut penerimanya dan dari sudut mekanismenya. Jelas diberikan pencerahan oleh Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, pengarah Minda UKM. Terima kasih Prof, dan insya-Allah kita akan terus berinteraksi untuk sesi-sesi yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.